Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Nama penuh beliau ialah Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad Al-Idrus. Beliau lebih dikenali sebagai Tunku Paluh. Gelaran lain beliau ialah Engku Syed Paluh, Engku Cik, Tuan Cik, Syekh Al-Islam Terengganu. Beliau lahir pada tahun 1233 Hijrah bersamaan dengan 1817 Masihi. Ayahanda beliau ialah Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin Al-Idrus atau dikenali sebagai Tunku Tuan Besar di Terengganu. Adik-beradik kandung Tunku Paluh ialah Syed Zainal Abidin Al-Idrus yang dikenali sebagai Engku Syed Seri Perdana, Syed Ahmad Al-Idrus yang dikenali sebagai Tunku Tuan Ngah Seberang Baroh, dan Syed Mustafa Al-Idrus yang dikenali sebagai Tunku Tuan Dalam, Tuan Embung Abu Bakar yang dikenali sebagai Tuan Embung Solok atau Tunku Tuan Kecik, dan Tuan Nik iaitu Senik. Tunku Paluh seorang ulama dan ahli majlis mesyuarat negeri semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin ketiga. Tunku Paluh adalah generasi ke-32 daripada Rasulullah SAW dan beliau datang dari kabilah Al-Idrus. Nasab sebelah bapanya sampai kepada Sayyidina Husain radhiyallahu an, anak Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah binti Rasulullah SAW. Ibu Tunku Paluh, Hajah Aminah, ialah isteri pertama daripada beberapa orang isteri Syed Muhammad yang terkenal dengan gelaran Tunku Tuan Besar. Dengan itu, Tunku Paluh bukan sekadar keturunan Nabi yang mulia, tetapi juga berpendidikan dan merawat dalam sebuah keluarga agama yang kuat. Semua saudara kandungnya juga mempunyai keahlian dalam urusan agama, dan antara yang terkenal ialah Syed Zain yang ini dilantik sebagai Ketua Menteri pada tahun 1864 oleh Sultan Omar. Syed Ahmad disebut Tuan Ngah Seberang Baroh, dan Syed Mustafa yang ini seorang sarjana yang juga seorang ahli dari Majlis Negeri adalah salah satu dari 4 perwakilan diwakili oleh kerajaan negeri ketika Sultan Zainal Abidin III melawat Siam pada bulan Ogos 1896. Tunku Paluh telah belajar pelbagai bidang ilmu daripada orang tuanya sendiri yang merupakan seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam urusan Islam di Terengganu. Beliau juga berguru dengan Syed Wan Abdullah bin Muhammad Amin Al-Fatani atau Tok Syekh Duyung. Tunku Paluh kemudiannya melanjutkan pelajarannya ke Mekah. Antara yang menjadi gurunya ialah Syed Ahmad bin Zaini Dahlan dan Syed Muhammad bin Sulaiman Hasibullah Al-Maki. Semasa melanjutkan pelajarannya di Mekah, Tunku Paluh telah bersahabat dengan Syekh Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, Syed Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Fatani, Syekh Nawawi Al-Batani, Syekh Nik Mat Kecik Al-Fatani, yang ini kelahiran Sungai Duyung Kecil, Terengganu, dan ramai lagi. Setelah Tunku Paluh pulang dari Mekah, beliau memusatkan aktivitinya di Kampung Paluh, Terengganu. Menurut Muhammad Abu Bakar, Kampung Paluh didatangi orang daripada pelbagai jurusan
bukan sahaja dari sekitar Kuala Terengganu, tetapi juga dari Kelantan, Pahang dan Patani. Diriwayatkan bahawa salah seorang murid Tok Kupaloh ialah Sultan Zainal Abidin III. Amalan syahadat Tok Ku ini pernah menjadi kontroversi apabila salah seorang pembawa amalan ini dihadap ke mahkamah kerana dituduh sesat. Peristiwa ini berlaku kepada Tuan Haji Hussein Haji Mat yang mengembangkan amalan ini di kampung Gong Ubi Keling Besut, di mana dalam masa yang singkat saja sudah meriah dengan ramai pengikut. Tuan Haji Hussein tidak menolak kemungkinan tindakan yang dikenakan ke atas dirinya itu didorong oleh iri hati dan hasad dengki orang-orang tertentu kerana surau yang baru beliau bangunkan lebih meriah berbanding dengan surau-surau yang lain. Mereka mendesak pihak berkuasa mengambil tindakan ke atas beliau, yakni Haji Hussein, atas alasan yang batil dan fitnah. Mengenang peristiwa pahit yang berlaku sekitar tahun 1950 itu, Haji Hussein bercerita, hampir 1,000 orang yang berada di Mahkamah Kadi Besut untuk mendengar keputusan perbicaraan saya yang dituduh sesat kerana mengamalkan syahadat Tok Ku ini. Orang ramai nampak cemas kerana peristiwa ini besar dan kali pertama berlaku di Besut. Menurut Haji Hussein, sewaktu perbicaraan beliau disuruh membaca segala amalan yang diamalkannya selama ini. Saya pun membaca habis satu persatu bermula dengan Ratib Al-Hadad, Burdah dan akhirnya syahadat Tok Ku. Selesai saya membaca semuanya, Hakim Cik Awing yang juga Kadi Besut itu berkata, apa yang Tuan Haji baca itu ada pada saya. Rupa-rupanya Tuan Hakim Cik Awing juga mengamalkan Ratib Al-Hadad dan syahadat Tok Ku. Kemudian saya dibebaskan tanpa sebarang tindakan yang dikenakan. Malah nampaknya Tuan Hakim itu pula yang seolah-olah menggalakkan amalan ini diteruskan. Mendengar keputusan yang besar itu, maka orang ramai di luar mahkamah turut bersyukur dan ada yang menitiskan air mata gembira, cerita Haji Hussein lagi. Sehingga kini Haji Hussein terus mengamalkan syahadat Tok Ku bersama-sama sahabat-sahabatnya. Amalan yang pada setengah orang jahil dikatakan syahadat tambahan. Syahadat Tok Ku yang disusun oleh wali Allah itu terus popular di kalangan orang yang arif di banyak tempat dalam negeri Terengganu. Amalan yang menjelaskan unsur-unsur tauhid dan pembersihan hati yang amat diperlukan oleh seorang hamba terhadap Tuhannya, Allah SWT. Tok Kupaloh ialah ulama yang tidak takut menanggung risiko tinggi dalam perjuangan demi mempertahankan Islam dan bangsa Melayu. Beliau melindungi pejuang-pejuang Islam dan Melayu yang bermusuh dengan penjajah Inggeris pada zaman itu. Ada riwayat mengatakan Haji Abdul Rahman Limbong dan Tok Janggut yang terlibat mengetuai kegiatan anti penjajah juga adalah murid Tok Kupaloh. Semangat jihadnya sungguh indah, menarik dan ada hembusan segar seperti yang diriwayatkan oleh Muhammad Abu Bakar. Katanya, dalam Perang Pahang, penentang-penentang British yang dipimpin oleh Datuk Bahman, Tok Gajah dan Mat Kilau hampir-hampir menyerah diri setelah mengalami tekanan daripada kerajaan. Pada Mei 1894, mereka menghubungi Tok Kupaloh dan mendapat simpati daripada ulama tersebut. Ini bukan sahaja memberi nafas baru kepada perjuangan mereka, tetapi mereka juga diberi perlindungan di Paloh serta diajar ilmu untuk menentang musuh mereka di Pahang. Hugh Clifford dalam pemerhatiannya mengatakan Tok Kupaloh telah menyuruh pahlawan-pahlawan itu melancarkan serangan jihad. Hasil semangat baru yang diperolehi daripada Tok Kupaloh serta penambahan kekuatan, pasukan pahlawan menjadi lebih besar dan tersusun. Tok Kupaloh dikatakan mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa. Mengikut cerita tersebar dalam masyarakat, antaranya mampu berjalan atas air,
berada di beberapa tempat dalam suatu masa, bergerak ke lokasi jauh dalam masa singkat dan pelbagai lagi yang ditakuti oleh penjajah Inggeris ketika waktu itu. Dalam kisah terkenal membabitkan tokoh itu, diceritakan ketika British mahu bertapak di Terengganu, mereka menemui Tok Kupaloh mengatakan hasrat mengambil bukit besar sebagai markas mereka. Tok Kupaloh mengatakan British boleh ambil bukit besar dengan syarat bukit itu dimuatkan dalam kapal dan dibawa pulang ke negara mereka. Sindiran Tok Kupaloh menyebabkan pegawai British itu sakit hati dan cuba menunjukkan kemarahan dengan bangun. Akan tetapi, secara tiba-tiba, kerusi diduduki penjajah melekat di punggung mereka. Lalu ulama besar itu pun menyindir, "Bukan bukit besar saja yang kamu mahu ambil, tapi kerusi saya pun kamu mahu ambil juga." Selepas peristiwa itu, British menjemput Tok Kupaloh ke atas kapal perang untuk rundingan kedua. Tindakan bertujuan mengugut ulama itu secara psikologi. Kononnya British memiliki senjata perang hebat dan mampu menyerang Terengganu jika dihalang menduduki negeri itu. Bagaimanapun, apabila Tok Kupaloh naik ke kapal dan setiap kali menyengetkan serbannya, maka kapal besar itu turut sengit. Keadaan itu mencemaskan British sehingga membatalkan rundingan serta-merta. Pada masa yang sama pula, mereka cuba menghampiri perairan Terengganu, tetapi melihat ia dijaga pahlawan-pahlawan Melayu siap bersenjata sejauh mata memandang. Ini menyebabkan mereka takut menjajah Terengganu selagi Tok Kupaloh masih hidup. Tok Kupaloh dirahmati berumur panjang. Beliau meninggal dunia pada Zulhijjah 1335 Hijrah bersamaan dengan September 1917 Masihi. Bererti ketika meninggal dunia, Tok Kupaloh berusia sekitar 102 tahun menurut perhitungan tahun Hijrah atau 100 tahun menurut tahun Masihi. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.